yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Wahai sekalian manusia dan jin, tidakkah Rasul telah datang kepada kamu dan dah baca kepada kamu ayat-ayat aku mau macam mana daripada kamu, dan bagi amaran tentang pertemuan kamu dengan aku pada hari ini, pada hari kiamat. Hadirin mukminin, manusia bukan tidak beribadat kepada Tuhan sebelum kedatangan Rasul. Mereka yang tak mengikut Rasulullah, agama Buddha pun ada ibadat dia, puasa dia sakan pada kita lagi. Ada yang langsung tak berpakaian, hanya pakai selendang selai saja. Ada yang tidak berkahwin, ada yang tak makan benda berdarah, dan berbagai-bagai lagi yang mereka lakukan. Namun ibadah mereka tidak diiktiraf kerana mereka tidak mengikut apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasul. Jadi masalah manusia ini bukan masalah percaya Tuhan wujud ataupun tidak, tetapi masalah bagaimana ia mempercayai Tuhan itu mestilah sama dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasul. Kerana fitrah manusia ni mesti kata ada Tuhan. Pergi tanya Acong, siapa turun ini punya hujan? Tuhan Allah. Dia mesti kata Tuhan Allah. Kalau tanya Ramasami juga, ini Tuhan turunkan hujan. Tanya David juga, David kata Tuhan yang turunkan hujan. Tetapi cara David beriman mempunyai unsur syirik, cara Ramasami beriman ada unsur syirik, cara Acong beriman ada unsur syirik. Syirik itu ditentang oleh agama, ia musuh kepada tauhid. Yang membersihkan syirik ialah Rasul. Maka untuk beriman kepada Allah mesti melalui jalan Rasul. Satu. Yang kedua, manusia juga beribadah. Tentang ke depan sikit tuan, dah tak boleh masuk belakang. Manusia juga beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Mereka beribadah. Buddha ada ibadahnya, Hindu ada ibadahnya, Kristian ada ibadahnya. Tetapi ibadah mereka itu tidak mengikut tunjuk ajar Rasul. Maka semua ini tidak selamat. Maka kita dengan itu maka hendaklah pastikan cara beriman dan cara ibadah sama dengan tunjuk ajar Rasul. Walaupun kita ini tak jumpa dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut batang tubuh baginda. Kalau Allah Ta'ala mau, dia boleh mengekalkan Rasul hidup sehingga zaman ini. Apa nak pelik, dia telah kekalkan Nuh 1000 tahun melainkan 50 tahun, 950 tahun. Ia boleh mengekalkan Rasul, tetapi yang menjadi teras utama dalam iman bukan tubuh Rasul, bahkan bukan batang tubuh Rasul itu, tetapi apa yang dibawa oleh Rasul itu, tunjuk ajar yang dibawa oleh Rasul. Hadirin mukminin, Allah menyatakan fala nas'alanna alladhi ursila ilaihim, kami akan benar-benar tanya orang yang telah dihantar kepada kita Rasul. Di hadapan kita ini ada nas sunnah, maka wajib sesiapa yang mendengar sunnah Rasul, dia mengikut sunnah Rasul. Kita sudah ada nas Quran, nas sunnah. Berimanlah kepada Allah dengan Quran dan sunnah seperti mana yang telah dibawa oleh Rasul. Kadang-kadang manusia ni dia tak berpada dengan itu semua. Dia cuba cari sumber-sumber yang lain yang agak lebih canggih daripada Quran dengan sunnah. Pada dia lah sebenarnya tidak ada. Ni sekarang ada orang buat rakaman suara dari kubur, dan setiap kali pergi ceramah dia akan pasanglah suara daripada kubur yang dia dapat dalam laptop dia. Jadi orang duk menjeritlah dalam kubur. Hadirin mukminin sekalian, kita ni
Macam tu lah. Dan orang pun sukalah kalau dengan benda-benda hak cerita yang macam tu. Kita bukan tak beriman dengan kubur, tapi kita tak perlu untuk satu orang pergi ambil laptop pasang, oh ada suara, baru kita rasa nak beriman, tak. Dan apa kata kalau benda tu tidak benar? Nabi SAW kata Allah Ta'ala tidak memperdengarkannya. Jika Allah Ta'ala perdengarkan kepada kita, habis mati kita semua. Hadirin mukminin sekalian, dulu macam tu lah jarak kita. Mayat jadi khinzir, orang jadi apa? Anjing. Akhirnya benda tu dibuktikan tidak benar. Lalu hak mana nak beriman hari itu jadi patah semangat. Kita sebenarnya tidak perlu melalui proses tu. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Kalau ada benda-benda tambahan seperti itu, dia tambahan, tak usah jadi tajuk utama. Kita kata ada orang kata, menurut sebahagian orang dia cerita, wallahu ta'ala alam, supaya kita jangan ditipu nanti. Sekarang ni bila orang buat macam tu, maka top lah kawan yang buat tu, kesana sinilah dipanggil untuk cerita hal yang sama. Kita ni elak hal-hal yang demikian. Kata kami ni berpada dengan Quran dan Sunnah. Ada siapa nak cerita lebih-lebih sikit, tak apalah. Kita kata bukan teras. Kalau tak ada cerita tu pun kami beriman dah. Ya dah yang Arab di Imarat, kau ada tunjuk dalam internet. Seorang anak dia ditanam apa? Oleh kerana meninggal dan ditanam dalam kubur. Lepas ditanam dalam kubur, bapak dia rasa tak yakin anak dia mungkin orang zalimi ke apa, dia rasa anak dia ada kes jenayah. 3 jam 4 jam kemudian digali semula. Kemudian dilihat mayat tu dalam keadaan yang teruk lah, bertukar rambut dia, pecah mukanya. Jadi kita lah tengok, kalau benar cerita dia tunjuklah, kita kata wallahu ta'ala alam. Semua ni urusan Allah Jalla wa'ala. Namun ia bukan teras. Kita kata kita kalau benda ni tak ada pun, azab kubur ni kami memang beriman. Kalau kita korek duk elok lagi pun, kita percaya dia berada dalam azab kubur. Entah berapa orang pemimpin-pemimpin apa yang diawet dia, disimpan dalam apa? Disimpan dalam cermin, kelihatan mayat elok sampai, tapi kita percaya dia sedang diazab di dalam kuburnya. Alam kubur tak sama dengan alam zahir yang kita nampak. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai semua urusannya. Kita beriman dengan dia. Hadirin mukminin sekalian, wala nas'alannal mursalin, dan kami akan benar-benar bertanya kepada golongan mursalin, kepada para rasul. Apa yang nak ditanya pada para rasul? Ditanya pada para rasul, apa yang kamu buat dengan umat kamu? Para rasul ini tuan-tuan, sebab tu mereka begitu bertanggungjawab dalam hal ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi buat dalam Hajjatul Wada' bila Nabi berhimpun